Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Jamalullah bin Abdul Wahab serta Dr. Aida Hanim bin Ahmad. Hari ini saya iaitu Niktasni binti Abdul Ghaffar, nombor matrik P98068 akan membentangkan mini kajian yang bertajuk Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan terhadap Prestasi Guru Berstatuskan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Mari kita melihat pengenalan dan latar belakang mini kajian ini. Pertama, penghargaan melalui pendidikan kepada guru dapat memastikan guru berpotensi cemerlang. Pihak KPM bercadang untuk mengukuhkan laluan untuk guru berprestasi tinggi iaitu di bawah laluan pantas yang telah disemak semula, iaitu kerangka masa kenaikan grade guru berprestasi tinggi dari DG41 ke DG54 telah dicadangkan lebih singkat berbanding tempoh 25 tahun pada masa ini. Ini bermakna pihak KPM amatlah berbesar hati untuk mengukuhkan laluan guru berprestasi tinggi dengan melihat kemajuan kejayaan seseorang guru bergantung dengan kepantasan beliau dalam kebolehan atau kemahiran dalam pendidikan. Seterusnya, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, penghargaan tambahan akan diberikan kepada guru yang berjaya menyempurnakan perkhidmatan antara 3 hingga 5 tahun di sekolah luar bandar pedalaman atau di sekolah berprestasi rendah. Pergerakan pantas ini ia bertujuan untuk menggalakkan guru untuk berkebolehan untuk melihat guru yang berprestasi tinggi dan menggalakkan guru melakukan tugasan yang terbaik di sekolah tersebut. Pada tahun 2018, pihak KPM telah membangunkan pelan tindakan meningkatkan kesihatan mental guru seperti melaksanakan program kesedaran kesejahteraan psikologi guru. Program ini amat memberi pendedahan berkaitan dengan teknik-teknik dan kemahiran yang perlu dalam mengurus emosi yang boleh membantu guru dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi, yang mana isu yang sangat hangat dalam pendidikan iaitu isu stres dalam kalangan warga pendidik amatlah serius dan perlu dibendung dengan kadar yang segera. Ini bermakna pihak KPM amat cakna akan kesihatan mental para guru. Seterusnya, kajian daripada bahagian psikologi dan kaunseling pada tahun 2018 telah mendapati bahawa seramai 44% daripada 14,000 responden guru telah mengalami tahap stres yang sangat tinggi, sementara 47.7% lagi berada pada tahap stres sangat sederhana. Seterusnya, mari kita lihat penyataan masalah dalam mini kajian ini. Menurut Kamaruzaman 2007, terdapat guru-guru yang benar berkomitmen tinggi dalam PNP iaitu pembelajaran dan pengajaran. Namun, penghargaan yang sewajarnya belum diperoleh. Selain itu, terdapat guru-guru yang tidak berpeluang kenaikan pangkat dan masih diiktiraf senioriti untuk memegang sesuatu jawatan. Ada kalanya pandangan pendapat guru-guru terhadap kebaikan sekolah tidak dihargai atau kurang mendapat perhatian yang baik oleh pentadbir sekolah. Seterusnya, menurut Muhammad Ridlu 2017 telah menyatakan sebilangan besar guru masih berorientasikan untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidup. Malah katanya pula prestasi guru-guru di daerah Ngawi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kekurangan memberi perhargaan untuk para guru dan kesejahteraan setiap guru individu yang berbeza. Maka ini penyebab kurangnya perhargaan yang diberikan oleh guru-guru di Kabupaten Ngawi. Seterusnya, timbulnya persepsi pelbagai pihak yang berwajib menyatakan guru keluaran institusi pengajian swasta iaitu IPTS tidak berupaya menguasai profesi tersebut secara mantap, yang menjadikan guru tersebut sukar mendapat penghargaan daripada pentadbir disebabkan kelemahan dalam bidang profesi perguruan. Kenyataan ini disokong oleh penyataan Muhammad Ridlu 2017
Beliau juga telah menyatakan kemungkinan disebabkan oleh institut pengajian tinggi swasta yang menghasilkan guru yang kurang mahir, separuh mahir yang bukan dalam bidang profesion yang menyebabkan ramai guru tidak mematuhi etika profesion mereka. Akhir sekali, isu daripada Amir Tuti Kusmani et al. 2013 yang telah menyatakan pendapatnya kurangnya komitmen pada profesion terhadap pekerjaan ini nampak menjadi suatu akar permasalahan. Permasalahan ini kerap berlaku di persekitaran sekolah. Penyebab seorang guru tersebut mengalami ketidaksejahteraan hidup. Malah pemberian penghargaan daripada pihak berwajib agak sukar dicapai oleh guru tersebut. Objektif kajian dalam mini kajian ini adalah pertama, mengenal pasti sejauh mana pengaruh penghargaan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kedua, iaitu meneroka sejauh mana pengaruh kesejahteraan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Yang terakhir sekali, mengenal pasti sejauh mana pengaruh penghargaan dan kesejahteraan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Di samping itu, terdapat persoalan kajian dalam mini kajian ini. Pertama, bagaimanakah pengaruh penghargaan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kesejahteraan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM. Dan terakhir sekali iaitu bagaimanakah pengaruh penghargaan dan kesejahteraan terhadap prestasi guru berstatuskan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kajian literatur dalam mini kajian ini pertama difokuskan kepada teori penghargaan. Okey, sebelum ini saya telah menyentuh di pembentangan pertama yang menyatakan teori penghargaan ini adalah diperkenalkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Dia terdapat dua faktor di sini. Dia telah berkata dan telah menyatakan motivasi yang tinggi dia merupakan penyebab kepuasan hati pekerja. Salah satu faktor menjadi pemangkin semangat dan motivasi dalam kalangan pekerja. Dia sampai itu dalam konteks sekolah pula, guru akan lebih bermotivasi apabila diberi penghargaan oleh pihak berwajib bagi membolehkan memaksimalkan prestasi kerja dan kepuasan diri. Okay, seterusnya, menurut Dewi 2014 telah menyatakan pendapatnya bahawa penghargaan adalah semua pendapatan dalam bentuk wang, barang secara langsung atau tidak langsung diterima oleh pekerja sebagai ganjaran atau perkhidmatan yang diberikan kepada organisasi. Okay, melalui pemberian penghargaan kepada semua orang mestilah disesuaikan dengan hak dan kewajipan mereka. Dan juga harus ditekankan bahawa penghargaan dipengaruhi oleh interaksi antara orang dan persekitaran organisasi. Pada waktu-waktu tertentu manusia telah dirangsang oleh faedah ekonomi. Akhir sekali, menurut Price 2010 telah menyatakan kesejahteraan di tempat kerja atau sekolah dapat membentuk kawalan minda seseorang ke arah memaksimalkan prestasi kerja dan mencapai potensi diri. Okay, dalam konteks sekolah pula, menyatakan kesejahteraan di tempat kerja diharapkan dapat meningkatkan prestasi guru melalui tingkah laku inovatif dan komitmen efektif guru. Selain itu, terdapat metodologi dalam mini kajian ini. Pertama, kaedah menggunakan soal sidik. Yang kedua, reka bentuk kajian iaitu kajian tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, analisis iaitu analisis kreatif. Sampel ada seramai 21 orang responden guru berstatuskan pelajar UKM. Yang keempat, instrumen kajian. Instrumen menggunakan soal sidik daripada edaran Google Form. Instrumen ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan B. Bahagian A merangkumi demografi dan bahagian B merangkumi tiga bahagian iaitu berkaitan pengaruh pemberian penghargaan dan kesejahteraan guru. Dan terakhir sekali adalah skala pengukuran. Okey, menggunakan skala Likert 5 mata yang terdiri daripada sangat tidak berpuas hati, tidak
berpuas hati dan sangat berpuas hati. Akhir sekali iaitu dapatan kajian. Hasil daripada kajian dan soal sidik yang telah saya jalankan, telah didapati bahawa seramai 21 orang responden telah menjawab berorang soal sidik yang telah dibina menggunakan aplikasi Google Form. Daripada berorang soal sidik ini yang telah diedarkan, didapati bahawa seramai 10 orang responden pelajar UKM yang berstatuskan guru di dalam lingkungan 20-an yang telah menjawab borang soal sidik ini, manakala selebihnya adalah responden dalam umur 30 dan 40-an. Seterusnya, bagi soalan di bahagian 1, iaitu bahagian perhargaan guru, telah didapati perhargaan yang diberikan kepada para guru berada pada tahap sederhana iaitu min bersamaan 3.5. Di sini dapat dilihat bahawa perhargaan yang diberikan kepada guru berada pada tahap sederhana dan tidak berada di tahap yang memuaskan. Manakala bagi soalan di bahagian 2 pula, iaitu di bahagian kesejahteraan guru, telah didapati bahawa ia berada pada tahap sederhana dengan min berada pada tahap 3.5. Di sini dapat dilihat bahawa kesejahteraan guru ni berada pada tahap sederhana dan tidak mencapai tahap yang memuaskan. Oleh itu, perkara ini harus dipertingkatkan bagi menaikkan motivasi dan semangat guru apabila mereka melakukan tugasan mereka. Di samping itu, bagi soalan di bahagian 3 pula, iaitu bahagian kepuasan guru, telah didapati bahawa kepuasan guru berada pada tahap yang sederhana iaitu 3.35. Di sini dapat dilihat bahawa ia mungkin akan mencapai pada tahap yang kurang memuaskan dengan perbezaan 0.35 pada skala yang telah diletakkan oleh guru. Ini menunjukkan guru kurang berpuas hati dengan tahap pentadbiran dan keadilan yang mereka perlu dapati daripada pihak sekolah. Perbincangan daripada hasil kajian yang telah saya jalankan, dapat disimpulkan bahawa pemberian penghargaan yang diberikan oleh pihak pentadbir berada pada tahap yang sederhana. Sebagai warga yang bertanggungjawab, mereka haruslah berusaha meningkatkan motivasi guru bagi membolehkan mereka mendidik anak bangsa pada masa akan datang. Kerana isu yang sering timbul dalam kalangan pendidik sebenarnya amat merisaukan, yang boleh memberi kesan yang amat besar kepada kesihatan mental guru dan juga amat memberi kesan sebenarnya kepada prestasi pelajar. Jika isu stres tidak dibendung dengan serius, maka kebarangkalian pendidik boleh berada di tempat yang tidak sepatutnya. Contohnya seperti sebelum ni kita pernah tengok guru berada di ward mental. Ward mental disebabkan terdapat masalah-masalah yang berlaku antara rakan sekerja, keluarga dan pihak pentadbir sekolah. Sekali, cadangan dalam mini kajian ini difokuskan kepada pengetua dan guru. Pertama, pengetua haruslah memberi motivasi yang kuat untuk guru dalam melaksanakan tugas mereka sehingga dapat menghasilkan prestasi yang sewajarnya yang diharapkan. Sebagai seorang pengetua, haruslah berperanan dalam membina watak berdasarkan nilai pendidik, dan sebagai penyelia, pengetua juga perlulah berperanan dalam usaha menolong mengembangkan profesionalisme guru dan kaki tangan pendidik yang lain. Sesungguhnya, penghargaan tambahan ini dapat dicapai melalui persijilan. Dengan adanya peranan pengetua tersebut, maka kesejahteraan guru dapat diharapkan lebih bermotivasi dalam prestasinya sehingga matlamat pendidik yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, guru haruslah dapat memanfaatkan anugerah dan kesejahteraan guru untuk meningkatkan prestasi mereka sehingga matlamat pendidikan sekolah dan matlamat pendidikan negara boleh tercapai dengan jayanya.
Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih.